Baik, Alhamdulillah sebentar tadi kita telah pun dapat sama-sama menyaksikan pakej program yang telah pun disediakan untuk hari ini mengenai dengan busana warisan budaya. Jadi, kembali semula bersama kami di Rampai Pagi dan untuk pengisian berikutnya ini sudah pun berada di sebelah kiri saya. Tetamu undangan kita untuk pagi ini memperkatakan mengenai dengan ibu bapa sebagai pemangkin kepada perkembangan pertuturan dan bahasa anak-anak. Saya perkenalkan iaitu Yang Mulia Puan Wati Haji Bujang, pakar jurupulih pertuturan dan bahasa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Wati sihat ya pagi ini? Alhamdulillah sihat. Sakit leher sedikitlah. Tapi Ah, okey. Alhamdulillah ya. Baik, mudah-mudahan akan segera diberikan kesembuhan sakit Amin, leher amin, tadi amin, ya. insyaAllah. Apapun, Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang. Terima Dan kasih. ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pada pagi ini kerana berkesudian bersama dalam ruangan wawancara ini ya. Satu tajuk yang memang dekat di hati saya, ibu bapa sebagai pemangkin kepada perkembangan pertuturan dan bahasa anak-anak ya. Saya ini boleh lagi digelar sebagai seorang ibu bapa yang baharulah. Okey. Anak pun Alhamdulillah. masih kecil lagi, kurang daripada 2 tahun. InsyaAllah nanti menjelang 2 tahun bulan hadapan. Jadi untuk kita ni mulakan ruangan wawancara ini, saya ingin bertanyakan kepada Puan Wati terlebih dahulu ya. Ya. Bagaimana ni Puan Wati, anak-anak kita ni belajar bercakap dan apakah yang penting sebenarnya ni Puan Wati ya dalam perkembangan pertuturan dan juga bahasa anak-anak ni? Terima kasih Wali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Rampai Pagi kerana berkesudian menjemput saya untuk berkongsi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini akan memberi manfaatlah, terutama sekali kepada ibu bapa dan ibu bapa yang baru macam Wali sendiri ya. Okey, Ya. insya-Allah. Pertama sekali saya ingin bercakap mengenai dengan proses perkembangan pertuturan kanak-kanak ini. Mungkin kita ni jarang je memikirkanlah macam mana kan kanak-kanak ni belajar bercakap. Kan selalunya kita ni tunggu dia umurnya setahun macam tu kan baru we expect menunggu bercakap lah kan. Sebenarnya kita ni boleh menolong membantu untuk mempercepatkan perkembangan pertuturan bisdia tu. So kita ni sebagai ibu bapa lah tu. So when we look at proses perkembangan percakapan anak-anak, kalau kita lihat baby lah umur sebulan, kalau Wali masih ingat anak Wali masa umurnya sebulan ke 3 bulan, yang tadi dengar selalunya apa tu? Tangisan. Tangisan saja kan. So nangis. So kalau ia menangis selalunya apa kita ni buat tu Wali? Kadang-kadang menyusui ya. Memanglah ia lapar kah, apakah? Cuba carilah apa permasalahan yang menyebabkan ia menangis tersebut. Betul. Okay. So kalau kita ni lihat, kita respon gitu kepada tangisan itu kan. Ya. So itah cara nak kita ni berkomunikasi itu sudah. Kan ia memberitahu ia lapar, ia menangis, kemudian kita bagi susu. Kan? Tapi bukan perkataan kan? Bukan. Masa tu masih lagi tangisannya orang. Betul. Okay. Kalau kita lihat lagi seterusnya sesudah anak itu berkembang lagi tu besar dia sedikit kan umurnya macam 3 bulan ke 4 bulan 5 bulan. Lepas tu kita ni dengar tangisan itu berbeza tu. Ada kadang tangisnya macam kalau tangis cemani artinya ia lapar. Kalau tangis cemani artinya ia suka dia suka lah tu kalau menangis Kalau cemani mungkin ia orang basah kali lampinnya kan. So berbeza dia tangisan itu. Again kita ni pun respon tu ke tangisan itu. So that means again a communication kita berkomunikasi sudah anak kita ni tu. And then sudah umurnya 6 bulan mula kita ni mendengar bunyi-bunyian ni item baris gitu Words. Belum lagi words tu kita Wali you will hear macam ni orang bibiran baby ni babbles kalau ni orang putih babbles gaga bunyi macam tu kan. Belum lagi ni orang perkataan lah. Tapi sama je tu kadang-kadang bunyian ni sudah mula anak-anak ni put a meaning ni orang. Kalau baba tu mungkin babah kali. Tapi belum lagi bulat, belum lagi perkataan. Okay. And then sudah umurnya macam 6 bulan ke atas, 6 bulan ke setahun itu. Setahun, ya. Dan mula kita ni mendengar bisnya ni cuba-cuba mengikut. Mengikut kita ni, okay? Mengikut bunyi dia, kan? Bunyi tu awal-awalnya. Sebelum lagi perkataan tu kadang-kadang. So bunyi ni macam bunyi, kalau didengarnya bunyi kucing lah contohnya di rumah tu kan. Sekali bunyi kucing itu kan. So mula dia kan mengikut bunyi tu.
Kadang-kadang terdengarnya bunyi ambulans tu di luar kan, mula tu mengikut bunyi siren ambulans Siren atau ambulan, ya, kan kereta kadang-kadang macam ada kelemen kereta kan. So bunyi tu, tapi bunyi tu ada makna sudah. So kalau nya kereta tu Kereta, mungkin kan, yes. kalau nya kucing. Okay. So pada time umurnya setahun, mulatah kita ni mendengar orang perkataan pertamanya tu. We can expect lah perkataan pertama masa umurnya setahun sudah tu. Seawal lah tu. Seawal 1 tahun ya. Okay. Of course perkataannya tu ialah perkataan yang selalu didengarnya lah. Macam mama kah, baba, kadang-kadang Nenen. makan, nenen. Lurus tu. Nyusu. Nusu. So perkataan yang sering didengarnya. Okay. So itulah mula-mulanya perkataan pertamanya sewaktu ia berumur 6 tahun. Okay. Selepas setahun itu laju tu perkembangannya. So by the time anak itu umurnya 2 tahun, on average lah, kanak-kanak sudah boleh, ada sudah 50 perkataan tu. 50 words, dan by the time 2 tahun itu sudah mulanya orang menyambung-nyambung perkataan, kan membuat ayat. 2 tahun. By 2 years old. Kadang-kadang ada lagi kanak-kanak 2 tahun itu panjang sudah tu ayatnya, 2 ke 3 patah perkataan sudah boleh digunakannya lah. Wow. Kalau ia bercakap sama kita ni. So selepas umur 3 tahun semakin berkembanglah percakapannya tu. Pandai tu sudah bercerita, orang dapat sudah dia bawa bercerita. Sebutannya pun pada time umur 5 tahun itu orang semua sudah bulat lah sebutannya tu kan. Kalau awal-awal tu mungkin ada bunyi-bunyi yang belum lagi berapa bulat lah, belum jelas. Tapi pada time umur 5 tahun itu ayatnya, 5 tahun, sebutannya, insyaAllah dalam 5 tahun itu. Of course kanak-kanak ni berbeza lah dari segi perkembangan bisdia. Ada yang mungkin laju, ada yang lambat sedikit kan. Tapi there's a general pattern lah. And then ada orang sukatan-sukatannya lah on average kan. So by the time selalunya 5 tahun ke 6 tahun, orang pandai sudah dibawa bercerita. Banyak sudah perkataannya tu yang ia tahu. Okay. So itulah secara ringkas prosesnya perkembangan percakapan dan pertuturan anak-anak lah. Okey, tadi Wali bertanya mengenai dengan apa yang penting, kan? Okey. Ini dah yang Kantani cakapkan ni. Okey. Satu, kanak-kanak ni macam mana kan Bisdian ni belajar bercakap ni? Ya. Okey, macam mana sebenarnya kan? So Bisdian ni belajar bercakap dengan mencontohi kita ni, dari kita ni. Melihat kita ni. Melihat. Satu yang penting, pendengaran. Ini paling penting sekali ni. Kalau anak pendengaran siapa tu? Kanak-kanak itu tadi ke ataupun kita ni? Kanak-kanak. Kanak-kanak tu mendengar kita ni. Okay. Lurus. Ya. Sebabnya pendengaran ni, bis dia mendengar apa yang Tani sebutkan, Tani cakapkan itu, kemudian bis dia akan mengikut. Kalau sekiranya bis dia dapat mendengar lah contohnya, kurangkah pendengarannya, of course apa yang mungkin dia dapat mendengar satu, kalau yang dia dapat mendengar dia dapat mengikut tu. Dia dapat mengikut bunyi yang kita ni keluarkan. Betul. Okay, Kalau sekiranya kurang tah pendengarannya, saat ni selalunya banyak pula ni didapati di kalangan kanak-kanak. Kadang-kadang bis dia ada air di dalam telinganya, dalam telinga ni dibagi kepada 3 kan. Tengah-tengah telinga tu sepatutnya isinya tu udara lah kan. Tapi kalau ada air terblok dia, jadinya kurang pendengaran, boleh menjejaskan perkembangan percakapan tu. Sebabnya yang didengarnya tu indah jelas. Sekarang mungkin kalau ia akan mengikut sebutannya tu indah jelas juga. So selalu the first thing kami lihat ialah pendengaran. Pastikan pendengaran anak-anak bis kita tu dalam keadaan yang baiklah. Okay, satu. Kemudian of course dia Wali tadi memberi perhatian kepada kita ni, ia melihat kita ni, okey. Ia mau mendengar. Kadang-kadang ada kanak-kanak boleh mendengar tapi ia kurang peka kepada apa yang didengarnya. So ia dah menumpuk perhatiannya kepada apa yang didengarnya tu. Itu penting juga tu. Okay, penting yang anak tu mesti memberi fokus kepada apa yang didengarnya. Ini yang payah sebenarnya ni. Menyuruh kanak-kanak fokus dan juga mendengar kita ni. Tapi ada caranya tu Wali. Ada tekniknya. Ada. Itu akan saya kongsikan kepada ibu bapa ni yang orang macam mana kan kita ni kan mau anak tu berfokus pada kita ni. Ini ambil perhatiannya tu macam mana kan. Itu yang sepanjang kerjaya saya 28 tahun sudah alhamdulillah sebagai jurukuliah pertuturan dan percakapan ya. So one thing that saya buat juga adalah membantu ibu bapa membagi bis dia strategi macam mana caranya untuk
menolong anak-anak ni supaya berkembang percakapannya. Macam mana, one of the things macam mana juga anak kita ni mau fokus anak kita ni kan. Okay. So based on pengalaman saya lah waktu mengajar ibu bapa ni, selalunya ibu bapa ni kalau disuruh bermain, jangan heran Nawalia. Banyak ibu bapa indah pandai bah bermain sama anak-anak tu. Indah pandai maksudnya cara bermain tu indah sioknya orang. Kan kanak-kanak ni tolah damit kan. Dunia mereka hiburan, Hiburan, bermain. mesti siok, bermain kan. And bermain tu mesti siok. Okay. Mesti interaksi tu siok bah. Kalau dia siok, then of course fokusnya tu indah habis kita kan. Okay. So yang saya lihatlah selalunya kan ibu bapa ni kebanyakan waktu bermain tu dia pulang semualah, tapi kebanyakannya juga banyak bertanya soalan. Okey. So masa main tu kan contohnya main kereta lah. Yeah. Lai, apa warna kereta ni? Ini yang sering saya lakukan ni. Oh iya kah? Nah, itu tu kurangkan. Boleh tapi kurangkan. Sebabnya kita ni bukannya akan mentes anak kita ni kan. Kita ni kan membagi. Percakapan itu dibagi baharan itu, bukannya dites. So jangan instead of bertanya warna apa kereta nilai, so kita ni sabut apa jawapannya kepada soalan kita tu. Soalnya kita kan apa warnanya nilai, instead of saying apa warnanya nilai, wah kereta lah warna kuning, tayarnya berpusing. So kita ni bagi perkataan itu, because that's what we want. Kita ni mau anak kita ni tu memahami, mendengar perkataan itu dan memahami apa maknanya. Sebabnya bis dia mesti faham dulu. Kan kalau yang dia faham perkataan itu, indahkan digunakannya itu untuk berkomunikasi. Dapat diberikannya jawapan daripada lurus. Anggapan kita ni selaku ibu bapa apabila menanyakan anak-anak macam mana tadi di sekolah, ada warna apa lah, kita ni merasakan itu adalah salah satu cara untuk kita ni berinteraksi sama anak-anak. Walhal anak-anak ini tadi belum lagi pandai bertutur ataupun berkata-kata. Itu tu bah. Kadang-kadang soalan itu terlalu payah juga. Macam kalau bertanya, "Lai, hari ni apa dibuat di sekolah hari ni kan?" Banyak tu dibuat di sekolah tu yang mana satu tu. Terlalu luas soalan tu. Mungkin boleh dipermudahkan dengan bertanya, "Lai, tadi masa belajar lukisan apa tadi ala lukis?" Kan senang kan? Jadi Katanya, mereka dapat lukis. memberikan fokus dan juga tumpuan kepada soalan tersebut dan cuba merangka patah perkataan yang ingin dikeluarkan untuk jawapan tersebut. Wow. Sama bermain tu juga Wali, saya akan menambah sedikitlah sebabnya bermain untuk kanak-kanak ni sangat penting sebenarnya. Okay? Dan bermain itu maksud saya bermain untuk perkembangan pertuturannya. Bermain itu bermain secara berinteraksi. Okay, interaksi artinya dua pihak lah, ada back and forth interaction kan. And then macam kalau kita ni, I think kebanyakan jemaah ni ber-iPad lah. Lurus. Banyak kanak-kanak dibagi sejak iPad itu. Diam. Adakah the back and forth interaction tu kalau dengan iPad? Rasa-rasanya tidak Indah ada. kan? Kalau tadi bercakap sama iPad, adakah dia membagi tindak balas? Indah ada kan? So, itu boleh ber-iPad ni. Dia juga saya beritahu yang totally janganlah kan. Sebenarnya ada juga information yang dapat bis dia pelajari dari iPad itu. Betul. Kerana kalau bis dia ni terlalu lama didedahkan kepada iPad dan peluang untuk ia berinteraksi, belajar untuk memahami perkataan, itu kuranglah. Sebenarnya kalau berinteraksi ni kita ni lihat muka. Lurus. Facial expression kita ni. Macam saya menggunakan banyak ni tangan saya ni. If you notice kan. So then interaction tu missing tu. Indah ada tu dalam iPad tu. And then kanak-kanak damit waktu perkembangan tu, iPad ni kalau boleh jangan terdulu dibari. Sebabnya yang penting untuk dia berinteraksi tu. Kita ni mau dia tu mau sama kita ni, mau berinteraksi sama kita ni. Okey, itu yang tadi maukan. And then try to be fun lah. Siok bah bermain tu. Macam I always beritahu my parents kan, I said play like a child. Bermain tah macam kanak-kanak. Okey, jangan bermain macam cikgu. Okey, cikgu bertanya ni apa, ni nombor berapa. Okey, ni huruf apa. Okey. So what's important is that anak tu siok sama kita. Sebenarnya kalau yang siok sama kita, ia akan bertahan dan membagi fokus pada kita. Sangat peluang tadi melayan tu. Lurus. Kan? Kalau bis dia mau balik-balik, itu yang tadi maukan. Soalnya tadi mau bis dia lama sama kita ni dan memberi peluang kepada kita ni untuk mengajar
perkataan-perkataan ni. So tadi mengajar tu, memberi perkataan tu sewaktu anak tu bagi fokus pada kita ni dan he's having fun ni orang sama kita ni tu. So main apa sajalah. Main ni orang main-mainan, dia semestinya mainan saja tu Wali. Kita ni boleh main macam main ni orang main tapok-tapok. Aktiviti fizikal lah maksudnya Fizikal ni yang indah melibatkan mainan ni orang. Okay, itu lebih kadang-kadang lebih menarik pula untuk main bubut-bubut ni orang. Ramai yang beranggapan ya untuk bermain sama anak-anak ni kadang-kadang memerlukan permainan yang banyak. Ya. Kadang-kadang katanya memerlukan buku lah, warna lah, kertas lah dan sebagainya ya. Tetapi walhal sebenarnya dengan aktiviti-aktiviti yang mudah sebenarnya boleh juga dilakukan bersama dengan anak-anak ini tadi ya. Betul sekali Wali. Kita lanjutkan wawancara kita ini ni Puan Wati ya. Peranan ibu bapa dalam membantu perkembangan pertuturan anak-anak. Ini ingin saya ketahui ni. Ini yang benar-benar akan saya sampaikanlah hari ini. Sebenarnya ibu bapa itu memainkan peranan yang paling penting. Okey. Tadi ada saya mention mengenai dengan anak itu perlu boleh mendengar, perlu fokus, okay, dan mereka belajar ini melalui mengikut kita ni. So kita ni perlu menyediakan persekitaran, okay, the environment anak itu yang mendokong, supporting dia punya development. Perkembangannya. Perkembangan terutama sekali perkembangan pertuturannya lah tu. So di sini apa environment yang sesuai maksud Puan Wati ni? Itu ni di sini tah di mana ibu bapa mengambil peranannya. Okay, kita ni boleh membentuk ni orang, we can shape the environment yang support the language development anak kita ni kan. So environment yang saya masukkan itu environment di mana anak itu mendengar banyak perkataan, ada peluang untuk mendengar perkataan-perkataan ni, perkataan-perkataan yang berbeza lah. And then ada peluang untuk berinteraksi, ada peluang untuk berkomunikasi. Sebabnya bis dia melihat berinteraksi sama kita ni kata, kalau kita ni provide environment di mana kita ni banyak bergaul, berinteraksi sama anak-anak, perkataan yang kita gunakan itu bis dia akan mula mendengar, lepas itu ia akan faham dan lepas dia faham ia akan menggunakan tu perkataan itu. So the more kita ni berinteraksi, the more kita ni bermain sama kanak-kanak tu, the more ia akan faham perkataan. Ya. Sama satu juga kadang-kadang kita ni sebagai bapa difahami lah tu kita ni pandai orang ABC. Betul. 1, 2, 3, mengijak, menulis. Tapi kalau di tahap yang awal, masa baby tu masa yang setahun lebih tu kan, mungkin itu kurang penting lah. Jangan dulu fokus on akademik itu. Bukan kurang penting, tapi apa kan yang kita ni mau anak kita ni orang dapat buat dari segi percakapan. Tani mau ia dapat melaga paknya, bapaknya, maknya. Lapar, minta makan. Okey. Kalau ia lapar minta makan, kalau ia akan berjalan dia dapat beritahu kita. Kalau ia sakit parut contohnya, ia dapat beritahu kita sakit parut kan. So fokus perkataan-perkataan yang digunakan harian itu supaya anak kita ni itu dapat menggunakannya sewaktu berkomunikasi sama kita ni. Dan kalau untuk mengembangkan percakapannya lagi, contohnya lah sekiranya anak Wali lah bercakapnya kalau ia terlihat makanannya, minumannya lah, susunya lah contohnya, dia cakap nya macam mata tunjuknya arah susu tu. So apa yang perlu kita ni buat? Susu. Soalnya ia belum pandai, ia belum pandai menyabut satu, dan mungkin juga ia malar sudah didengarnya, tapi ia masih kurang pasti. Apakannya betulan ni? Apakan ni benda ni? So kalau balik-balik ya nya kita susu. One day, so you sudah balik-balik mendengar dari kita ni kan, one day-nya susunya atau tutuknya. So that's the point, ia belajar sudah, ia mendengar, ia faham, ni namanya susu. So penting yang kita ni menyebut nama perkataan itu, bukannya apa nilai, apa ni, okay. So tani sabut susu. Okay. Kalau tani berjalan, drive lah dalam kereta tu, berjalan ke koridor lah contohnya, sekarang suddenly ada kapal terbang. So ditunjukkan lah itu. Kapal terbang. Oh, bunga. So kita ni sebut nama benda tu, bukannya apa tu. Dia sebut namanya, dia sebut ni orang description-nya. Okay. Kita ni, what is that? Ya, selalu kata. Kan? Macam lurus tu. Kanak-kanak pun dah tahu kan, sekali kan penjawabnya apa. Lurus. Macam tu. Jadi
Itulah daripada sudut pandang kanak-kanak sebenarnya. Kalau kita ni berada di kursi mereka, barulah kita ni mengetahui yang persoalan kita ni itu sebenarnya terlalu rumit. Lurus. Dan kalau balik-balik di soal, Wali, contohnya kita ni dua, kita ni itu saja orang sebagai orang dewasa. Kalau kita ni orang bercerita semua orang kan. Kalau orang itu balik-balik bertanya soalan demi soalan demi soalan, siok kan dia tu. Kurang seronok. Kurang seronok kan. Yang penting ada back and forth kan. Yes. Macam sekarang ni kita ni bercerita soalan, kemudian ada tambahan lagi. Soal tu lebih menarik dan ni orang mau lagi nak atur sama kita ni. So, mun balik-balik ditanya soalan, mungkin dia belum dapat menjawab. Betul. Wali kan. So, yang penting jangan kurangkanlah banyak bertanya, tapi banyakkan membagi pulang perkataan itu. Itu yang penting. Ada saya mendengarkan ni apabila bertutur ataupun bercakap sama kanak-kanak ataupun mengajarkan perlulah dengan tempo yang biasa. Maksud saya di sini kadang-kadang kita ni mengajar kanak-kanak itu kan B, C, macam tu perlahan saya mau makan macam tu. Tetapi katanya teknik yang betul untuk mengajar kanak-kanak ni bercakap saja macam biasa. Saya mau makan. Macam tu betulkah? Pendapat ini Puan Wati. Okey, sebenarnya I think sebab mungkinlah barangkali waktu mendengar suggestion itu yang mesti bercakap perlahan itu ada je lurusnya, ada je berpelurusnya. Okey. Yang lurusnya tu mungkin yang penting ialah kita ni menyebut perkataan itu dengan jelas. Sebiji-sebiji jelaslah sebutan itu, okey. Dengan jelas dan jangan terlalu perlahan juga. Tapi jangan juga terlalu laju. Okey, sederhana mengikut kita ni lihat anak kita ni tu. Kita ni lihat tahap anak kita ni sekiranya anak tu umurnya contohnya setahun lah. Perkataan kita ni tu, model perkataan kita ni tu jangan terpanjang-panjang bandar. Sebabnya kita ni mau yang mengikutkan. So maybe dua ke tiga patah perkataan stop. Perlahan saja cakap macam minum susu. Macam tu kan. Papa bagi susu. So slow sikitlah tapi jangan juga terlampau laju. Jangan terlampau laju, jangan juga terlampau slow. Slow sekarang macam in the natural tu juga. Kan kita ni memberi contoh percakapan yang natural ni orang. Okey. Yang penting juga jangan kita ni bercakap saja. Kan kita ni selalunya Puan Watinya mesti banyak bercakap. So bercakap saja. Lupakan anak kita nenek. Okey. Ini ada peluang untuk bercakap. Lurus. Wah, ini sangat menyedihkan sekali ya. Jadi kita sekarang berada di penghujung temu bual di Puan ya. Jadi mungkin ada saranan sedikitlah ya. Kita boleh dikongsikan saranan untuk menutup temu bual kita untuk pagi ini. Saya akan mengambil peluang inilah untuk menyarankan kepada ibu bapa di luar sana. Satu, banyakkan berinteraksi dan bermain sama anak-anak bis kita. Dua, kalau sekiranya kita mendapati anak kita itu lambatlah dari perkembangan percakapannya, dalam perkembangan percakapannya itu, jangan ditinggalkan. Firasat sebagai ibu bapa ni selalu lurus. Kalau kita ni rasa anak kuan ni lambat usulnya. Bercakap. Lambat bercakap kan. Jangan ditunggu, jangan dengar jo cakap orang yang begitu. Anak lelaki-lelaki ni kadang-kadang lambatnya. Andangannya ni lambatnya. Okey, bawa saja untuk berjumpa pakar-pakar ataupun jurupulis pertuturan di kerajaan ada juga, di swasta ada juga. Bawalah untuk mendapat nasihat dan pendapat dari Bistia. Kalau sekiranya tidak ada masalah, tidak apa-apa kan. Kalau ada masalah boleh dibantu lebih awal lagi. Alhamdulillah ya. Apapun Puan, terima kasih. Sama-sama. Kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Wati Haji Bujang, pakar jurupulis pertuturan dan bahasa menarik ya interaksi kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita ini ada kesempatan untuk bersama lagi di lain waktu, di lain masa dengan topik dan juga perbualan yang lain pula. Sehingga waktu itu tiba, Puan Wati, jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Sudah penonton jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Nyalakan lampu depan auda untuk meningkatkan kewaspadaan pemandu sekeliling atau di hadapan dan pastikan lampu brek auda berfungsi. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopa air dan menyebabkan air terpercik, memenuhi cermin hadapan kereta serta menghalang penglihatan auda.
Biarkan kenderaan Auda meluncur dan gunakan steering untuk menghalakkan kenderaan Auda ke arah yang selamat. Gandakan jarak antara kenderaan Auda dengan kenderaan di hadapan kerana Auda mungkin tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Auda hanya boleh menggunakannya semasa kereta Auda berhenti atas sebab-sebab kecemasan jika hujan bertambah lebat dan penglihatan terjejas oleh kabus dan cuaca yang gelap. Kekal di bawah had laju, semakin perlahan Auda berjalan, semakin baik kawalan Auda ke atas kenderaan dan brek lebih mudah. Auda dinasihatkan untuk mengambil tahu jalan yang mudah dinaiki air dan membuat perancangan laluan alternatif yang selamat untuk dipandu semasa hujan lebat. Memandu melalui air bertakung boleh menyebabkan kereta Auda terbabas. Elakkan memandu di sekitar air yang bertakung dengan menukar ke lorong yang lebih selamat. Ya, Alhamdulillah, nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan Repa Pagi. Terima kasih di atas kesetiaan bis kita sehingga jam ini, jam terakhir ini. Dan kita mewakili rakan penerbit dan juga rakan juruteknik yang bertugas mengucapkan ribuan terima kasih. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan rakan tugas esok yang lain. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.